Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Al-Qudri bin Baharum, bernambah matrik AA201158 dari Kejuruteraan Awam. Okey, saya akan membentangkan tentang apakah itu kebakaran. Definisi kebakaran ialah satu tindak balas kimia yang mana bila bahan boleh terbakar dan oksigen menyentuh punca haba atau mencucur. Yang kedua, kebakaran yang terjadi bukan sahaja mengakibatkan kerugian dan kemusnahan mata benda, malah akan juga kehilangan nyawa. Okey, yang seterusnya adalah bagaimanakah kebakaran itu boleh terjadi. Yang pertama, percikan api kimpalan, bunga api dan sebagainya. Yang kedua, api ubat nyamuk, mancis ataupun potong rokok. Yang ketiga, litar pintas akibat daripada retakan penebat kabel. Yang keempat, kebocoran arus elektrik disebabkan oleh kerosakan kabel atau penebat. Okey, yang seterusnya adalah apakah maksud keselamatan kebakaran. Yang pertama, mengadakan laluan-laluan khas yang mencukupi untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri daripada kebakaran. Yang kedua, mengadakan sistem semboyan ataupun amaran kecemasan yang berkesan. Yang ketiga, mempunyai pengurusan pengendalian rumah ataupun housekeeping yang lengkap ataupun yang bagus. Yang keempat, menjauhi benda-benda yang mudah terbakar daripada kanak-kanak. Yang kelima, membuat pemeriksaan dan ujian secara berskala pada peralatan elektrik. Sekian, terima kasih. Saya, Muhammad Aris bin Muhammad Yusof, akan menerangkan tentang peranan masyarakat dalam menghentikan pembakaran terbuka serta mendidik anak-anak tentang bahayanya api. Antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memastikan pembakaran sampah terkawal kerana pembakaran sampah yang tidak terkawal boleh menyebabkan kebakaran hutan berlaku. Seterusnya, kita perlulah tidak melakukan pembakaran berhampiran dengan kawasan rumah kerana apabila angin meniup api, api boleh merebak ke rumah dan menyebabkan pembakaran rumah berlaku. Kita juga perlulah segera melaporkan kepada pihak bomba jika melihat orang yang melakukan pembakaran terbuka dengan sengaja. Kerana jika kita segera bertindak, maka pihak berkuasa juga dapat segera bertindak untuk menahan bersalah dan pihak bomba juga dapat segera memadamkan api. Di samping itu, jika kita melakukan aktiviti di kawasan pergunungan atau di kawasan pergunungan, pastikan kita tidak melakukan pembakaran terbuka dan tidak membuang puting rokok sesuka hati kerana ia dapat menyebabkan pembakaran hutan dan memusnahkan habitat flora dan fauna di hutan. Ibu bapa merupakan peranan yang paling penting dalam mengajar anak-anak tentang bahayanya kebakaran. Maka, ibu bapa perlulah mengajarkan anak-anak cara-cara untuk mengelakkan kebakaran berlaku dan apa yang mereka perlu lakukan jika kebakaran berlaku. Contohnya, jika kebakaran rumah berlaku, anak-anak perlu tahu untuk tidak menyorok di dalam rumah dan segera keluar daripada rumah. Anak-anak juga perlulah segera memberitahu kepada ibu bapa dan jiran-jiran jika terdapat kebakaran yang berlaku di dalam rumah. Selain itu, anak-anak juga perlulah tahu bahawa panggilan kecemasan bukanlah satu panggilan yang main-main dan hanya boleh dilakukan jika kecemasan berlaku. Jika anak-anak melakukan panggilan palsu, maka ibu bapa mereka boleh ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di samping itu, ibu bapa juga perlulah memastikan mancis disimpan di tempat yang tinggi dan jauhi bahan yang mudah terbakar daripada kanak-kanak kerana mereka mungkin tidak tahu itu adalah bahan yang berbahaya dan boleh mengakibatkan kebakaran berlaku. Seterusnya, ibu bapa perlulah melarang anak-anak mereka bermain dengan api, contohnya pelita, mercun dan bunga api, kerana telah terdapat banyak kes kebakaran yang berlaku akibat bermain mercun dan bunga api. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini saya akan menerangkan tentang peka terhadap persetaraan jika ada individu tidak bertanggungjawab atau khianat melakukan kebakaran. Yang pertama,
Sekiranya ternampak individu yang melakukan vandalisme terhadap kemudahan awam, terutamanya pada alat pemadam api, kita perlulah menyiasati mereka agar tidak mengalami kesilapan tersebut supaya alat tersebut yang merupakan alat pembantu memadam api kebakaran yang kecil tidak rosak atau telah habis digunakan pada perkara yang sia-sia. Bab kata mutiara, sediakan payung sebelum hujan. Seterusnya, sekiranya terlihat perkara atau benda yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran yang besar, terutamanya di kawasan terbuka yang mempunyai ramai penduduk, kita seharusnya melaporkan perkara tersebut kepada orang yang bertanggungjawab ke atas kawasan tersebut supaya boleh diambil tindakan dan pergerakan yang seharusnya dilakukan agar punca-punca kebakaran tidak dapat berlaku dengan sewenang-wenangnya. Jangan sampai ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Akhir sekali, sekiranya terlihat golongan yang cuba menimbulkan kebakaran di kawasan perumahan atau kawasan yang ramai penduduk, kita mestilah mengambil langkah yang tegas atau memberitahu pihak berkuasa atas perbuatan individu tersebut supaya diambil tindakan yang sewajarnya terhadap perbuatan tersebut. Benar kata orang tua-tua, ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Najihah binti Nordin dan saya akan menerangkan kepada anda semua tentang peranan masyarakat terhadap mengenali, mempelajari dan juga memiliki alat pemadam api. Apa itu alat pemadam api? Alat pemadam api merupakan satu alat yang boleh mengawal dan memadam kebakaran pada peringkat awal. Terdapat 4 jenis alat pemadam api. Yang pertama, pemadam api jenis air. Seterusnya, buih, debu kering dan juga karbon dioksida. Alat pemadam api jenis air menggunakan pelekat berwarna merah, manakala buih menggunakan pelekat berwarna krim. Seterusnya, debu kering menggunakan warna biru dan karbon dioksida berwarna hitam. Terdapat beberapa kelas-kelas api, iaitu kelas A, kelas B dan juga kelas C. Bagi kelas A, kebakaran yang berpunca daripada kayu, kain, kertas dan juga sampah sarap boleh dipadamkan dengan menggunakan pemadam api jenis air, debu kering dan juga menggunakan air secara semburan. Manakala bagi kelas B, yang ini berpunca daripada minyak, cat, vernis, plastik dan lain-lain, media pemadaman boleh menggunakan jenis debu kering, jenis buih dan juga gas atau air secara semburan. Seterusnya ialah kelas C, yang ini berpunca daripada gas-gas butana, propana, asetin, hidrogen dan amonia. Boleh dipadamkan dengan menggunakan debu kering, karbon dioksida dan juga gas. Alat pemadam api jenis debu kering sering digunakan kerana boleh memadamkan ketiga-tiga kelas, iaitu kelas A, B dan C. Kita sudah mempelajari jenis-jenis alat pemadam api. Seterusnya, mari kita mempelajari cara untuk menggunakannya. Terdapat pelbagai jenis saiz serta alat pemadam api. Cara penggunaan dan mengendalikannya adalah seperti berikut. Yang pertama, pilih jenis alat pemadaman api yang sesuai. Yang kedua, ikut arah angin semasa menggunakannya. Dan yang terakhir adalah praktiskan penggunaan kaedah PASS. PASS, P-A-S-S, iaitu P stand for pull, tarik atau cabut pin keselamatan. A stand for aim, arahkan nozzle ke arah punca api. Seterusnya, S yang pertama stand for squeeze, tekan pemegang lever di mana ejen pemadaman akan dipancitkan keluar. Dan S yang terakhir, sweep, arahkan nozzle ke kiri dan ke kanan agar pemadaman dapat berjalan dengan lancar. Kita sudah mengenali jenis-jenis pemadam api. Seterusnya, kita juga telah mempelajari cara-cara untuk menggunakannya. Seterusnya, memiliki. Sudahkah anda semua memiliki alat pemadam api? Sekiranya tidak, dapatkannya ia dengan segera kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Jangan sudah terhantuk baru ternada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Emelisa Nurniza akan menyambung lagi peranan masyarakat dalam keselamatan kebakaran, iaitu dengan menggalakkan masyarakat menitik beratkan keselamatan persekitaran yang berisiko berlaku kebakaran. Setiap individu, keluarga dan masyarakat perlu mengambil inisiatif dalam mencegah berlakunya kebakaran, iaitu dengan bermula dari rumah. Ini merupakan beberapa yang boleh kita praktikkan bagi menjamin keselamatan bersama.
yang pertama. Tutup semua suis jika kita meninggalkan rumah untuk jangka masa yang lama. Serta jangan menokok tambah pendawaian elektrik tanpa mengikut ketetapan daripada pihak berkuasa atau pihak penyelaras bangunan. Kedua-kedua ini kita dapat simpulkan tentang berlakunya kebakaran disebabkan litar pintas. Yang pertama, kemungkinan kebakaran bakal berlaku jika kita tiada di rumah, dan perkara yang paling berbahaya adalah jika kebakaran ataupun api merebak ke kejiranan kita. Yang ketiga, jika menggunakan lilin, pastikan ianya jauh daripada bahan mudah terbakar. Pada masa kini, semakin popular di kalangan kita dalam penggunaan lilin, terutama lilin aromaterapi yang menenangkan. Akan tetapi, ketenangan mampu berubah kepada kehuru-haraan. Maka, bagi mengelakkan daripada berlakunya kemalangan ketika hendak menggunakan lilin, jangan diletakkan berdekatan dengan barang-barang yang mudah terbakar. Contoh, berdekatan dengan barangan yang diperbuat daripada fabrik seperti langsir, atau berdekatan dengan buku-buku atau kertas-kertas yang akan menyebabkan puncanya berebak api. Yang keempat, jika meninggalkan rumah dalam jangka masa yang lama, dinasihatkan agar mengisi portal atau borang bagi memohon pantauan pihak berkuasa. Maka, pihak agensi yang berkenaan seperti polis dan bomba membuat pantauan yang lebih dan bersedia jika berlaku apa-apa kecemasan atau kemalangan seperti kebakaran. Ini adalah kerana malang tidak berbau. Maka, apa-apa sahaja boleh berlaku ketika ketiadaan kita di rumah. Contohnya, berlakunya kebakaran disebabkan litar pintas, dan lebih bahaya jika ada anasir-anasir luar yang berniat tidak baik terhadap diri kita. Yang kelima, kita perlu membuat perancangan untuk melepaskan diri jika berlakunya kebakaran, iaitu dengan cara pastikan setiap rumah anda mempunyai satu lakaran untuk melepaskan diri semasa berlaku kebakaran. Dengan itu, sesiapa yang berada di dalam rumah anda mengetahui bagaimana hendak menyelamatkan diri semasa berlakunya kebakaran. Seterusnya, mempelajari dan mempraktikkan cara yang betul merangkak di dalam asap yang tebal, iaitu pertama, cuba merangkak ke lantai menggunakan kedua-dua tangan dan lutut. Yang kedua, pastikan kepala anda 30 hingga 60 cm daripada aras lantai. Hal ini dapat menyelamatkan anda. Akhir sekali, kita juga boleh mewujudkan perkumpulan dan boleh membuat kempen mencegah kebakaran di kawasan kejiranan dan menjemput pihak bomba dalam memberi penerangan dan mengajar kepada kita secara lebih terperinci tentang keselamatan diri jika berlaku kebakaran dan tindakan yang perlu diambil jika berdepan dengan situasi sedemikian rupa. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada merawat. Akhir kata, kita sebagai ahli masyarakat perlu prihatin dan menjaga antara satu sama lain. Kita jaga kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ambil peduli. Sekian daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.